pastikan hati keluarga kita sentiasa beriman pada Allah. Lalu kita baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ulang dan doa ni. Saya harap orang kawasan ini jaga tinggal baca doa ni, biar tetap hati kita ni. Sampai bila? Sampai dekat nak mati tu, syaitan datang menjelma arwah ayah kita. Dia menyamar menjadi arwah ibu kita. Dia sebut, anakku jangan mati dalam Islam, ni mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi, kamu akan selamat waktu mana kamu lepas pada kematian nanti. Bila kita cuba nak mengucap juga, syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Ni Rasulullah sebut ni, menyamar. Dia bayangkan dada dia, ditunjuk dada dia. Anakku, dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Umi, mati bersama dengan Mama, mati bersama dengan Mak. Mak mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Jangan tuan-tuan. Tapi saya percaya syaitan Jitra ni tuan-tuan, syaitan Kedah ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi. Dia tak akan sebut. Orang Kedah mana kenal Yahudi? Kita mana kenal orang Kristian? Kita tak peduli pun pada Kristian. Tapi tunggu kejap lagi. Tunggu kejap lagi, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Padahal Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul orang Islam. Jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang yang selain daripada Islam, jangan. Yang ni mesti kekal dalam jiwa kita. Ni kalau ada orang yang sebelum daripada ni, dia percaya tak percaya dengan Islam, yakin tak yakin dengan Islam, tolong ubah sekarang. Tolong ubah sekarang. Tak selamat yang tak yakin dengan Islam. Orang kita mana yakin dengan Islam? Ramai mana orang kita, kita tanya pada dia, bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Dia tak yakin dengan Islam. Orang kita tanya dia, tak hantar nak belajar Quran ke? Tak hantar nak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja benda, kalau belajar agama semua. Tengok orang kita tak yakin dengan Islam. Orang Islam ni, orang Islam ke orang apa yang digambarkan ini? Nak sebutnya gambaran keyakinan hidup. Tu belum lagi cerita tentang politik Islam, tentang kehidupan kita dengan Islam. Bahkan orang kita pisah di antara agama dan kehidupan. Padahal mana ada pemisahan di antara agama dan kehidupan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar hidup ini, segala benda yang kita buat semua dengan agama. Masuk tandas dengan agama. Hatta kita tidur dengan agama. Cungkil gigi ni pun dengan agama. Dengan masuk makanan dalam mulut dengan agama. Segala benda yang kita buat semua dengan agama. Ini kehidupan orang mukmin yang mesti diterap dalam jiwa kita, keyakinan hidup dengan Islam. Yang pertama. Yang kedua, dalam proses hijrah diri yang tuan-tuan, yang saya perlu lakukan, buatlah perubahan dalam hidup kita terhadap ibadah kepada Allah. Ibadah kita pada Allah. Ibadah apa yang kena jaga sungguh? Sembahyang. Bayang. Ayah-ayah, ibu-ibu, betul terang je. Kita ni semakin lama solat, semakin khusyukkah? Ataupun semakin lama solat, sama je solat kita. Betul terang je dalam hidup. Semakin lama solat, yang lebih teruk lagi, semakin lama solat, semakin jauh dengan Allah. Sepatutnya kita ni, semakin kita berusia, semakin berebut sah yang pertama. Semakin kita ni semakin dekat umur kita, dekat dengan Allah. Setiap kali mana solat tu menggigil tu badan kita. Menangis tersesak, basah tempat sujud kita. Tapi cuba tanya diri kita, berapa kali dalam solat kita solat sampai basah janggut-janggut kita?
Berapa kali terus terang dalam hidup kita. Semenjak kita berdoa ni, berapa kali menggigil-gigil tubuh badan kita dalam doa-doa kita. Dalam hidup kita ni, berapa kali kita baca Fatihah je mengalir mata. Sewaktu mana rukuk, tiba-tiba jatuh air mata. Kerana saat mana kita rukuk dan sujud pada Allah. Berapa kali? Kita tak banyak dalam hidup kita. Tak banyak. Dalam hidup kita, kita banyak fikir tentang dunia saja. Kita menangis. Bila kita tak dapat bonus. Misalnya. Kita menangis. Bila anak tak balik kampung. Kita menangis kerana dunia. Jarang kita menangis kerana takut terhadap akhirat Allah. Bangun malam-malam berapa kali dalam sujud kita. Sujud semayang tahajud kita. Saat mana kita rasa ni tahajud terakhir dalam hidup kita. Berapa kali dalam hidup kita. Nah, ubah ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian dah usia 60 tahun. Ibu-ibu dah usia 60 tahun. Masa kita ni tak payah berangan-angan lagi dunia. 60 tahun dah, tak payah berangan lah nak jadi Perdana Menteri lagi dia punya. Dah umur 60 tahun dah kita. Masa kita pun dah semakin dekat dah dengan menghadap depan Allah. Solat apa yang kena jaga sangat? Solat fardu. Jangan tinggal lah ayah-ayah, ibu-ibu. Solat fardu ni 5 waktu. Bukannya 2 waktu. Ada lagi orang kita usia 60 tahun dah dalam hidup dia. Semayang masih lagi 3 waktu saja. 2 waktu dia tinggalkan. Bukan demikian dalam hidup kita. Masa sekarang ni, masa kita qada dan qada. Masa yang pernah kita tinggalkan sebelum daripada ni. Solat. Solat apa lagi yang kena jaga? Solat berjemaah. Solat berjemaah ni jaga betul-betul dalam hidup kita. Solat apa lagi? Dah usia 60 tahun, solat tahajud malam. Percayalah, ingat betul-betul yang saya sebut ni. Siapa yang dijaga solat tahajud malam, dia berbangga dalam kubur sekejap lagi. Sekejap je lagi. Bila dalam kubur, hari pertama dalam kubur tu, kubur dia jadi luas, lapang. Berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang wangi sangat, bauan rumput-rumput tersebut. Sampai terus ke tempat dia dalam syurga Allah. Allah tunjuk. Dia tanya malaikat. Malaikat datang daripada mana? Yang warna hijau yang cantik. Kemudian rumput-rumput yang tumbuh ini malaikat. Hari pertama dalam kubur. Malaikat jawab, ini daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Jangan tertinggal ayah-ayah, ibu-ibu. Umur 60 tahun, mana masuk pejabat dah pun. Kalau pergi pejabat pun orang halau balik dah sekarang. Nak sebutnya orang tak nak dah dengan kerja kita. 60 tahun dah dalam hidup. Kenapa susah lagi untuk datang subuh berjemaah? Masalah apa lagi dalam hidup kita? Untuk nak duduk je. Lepas pada subuh, i'tikaf di masjid ini sampai naiknya cahaya matahari. Rasulullah sebutkan, orang mukmin ni pagi-pagi sebelum subuh dia dah berkejaran datang ke masjid. Berebut semayang tamu. Baca Quran. Lepas tu semayang subuh berjemaah. Lepas tu duduk i'tikaf. Dengar tazkirah, dengar kuliah, baca Quran ramai-ramai. Sampai isyraq. Naiknya cahaya matahari. Dia pun mula solat 2 rakaat. Hari tersebut. Kemudian dia meninggal dunia pada hari itu sebelum daripada maghrib. Dia meninggal dunia. Dia masuk dalam kubur. Terus ke dalam syurga Allah SWT. Susah sangat ke nak buat yang tu dalam hidup kita? Solat. Saya nak sebut solat, jaga. Yang kedua, baca Quran. Saya sebut tadi, jangan tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK masjid. Bagi tahu kepada AJK, tuan, saya tak boleh baca Quran. Menangis je dia. Sebut terus, isteri saya tak boleh baca juga. Anak-anak saya tak boleh baca juga. Kami satu keluarga tak boleh baca Quran. Menangis dia. AJK umum terus. Hari Jumaat je umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran tadi, senarai. Tulis nama dia. Kemudian alamat dia. Mana-mana ahli jawatan kuasa, di mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nama, bagi nombor telefon, sedarakan mereka. Jadikan mereka adik-beradik di antara satu sama lain. Ini cara dalam hidup kita. Tolong orang yang nak mati. Bagi tahu kepada AJK elok-elok. Bagi tahu dalam keadaan tersusun, sebut, saya tak boleh baca Quran.
AJK jangan pula jawab, bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, tanya AJK. AJK sendiri tak boleh baca. Buat malu je kita ni. Jaga rumah Allah, Quran tak boleh baca. Malu kita. Jangan. Biar kita berlumba di kalangan kita dengan Quran. Yang ketiga, zikir selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perubahan ini. Kalau nak buat yang ni, zikir kepada Allah. Biar kita dikenali di sisi Allah. Berzikir ni biar banyak. Biar lebam bibir kita ni. Biar kita ni betul-betul zikir. Sebab Allah sebut, kalau kamu nak suruh aku kenal kamu, nak suruh aku ingat pada kamu, kamu zikir pada aku. Fazkuruni azkurkum. Allah sebut jelas. Allah jawab terus, kamu zikir pada aku akan ingat di kamu. Dalam hidup kita ni, tak payah bersusah-susah dah nak cari yang nak rapat diri dengan yang berhormat. Tak perlu dah. Tak perlu dah dalam hidup kita nak rapat dengan yang disebut dengan ketua itu, orang kaya ni, selebriti itu. Tak perlu. Dalam hidup kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, di antara orang yang perlu sangat untuk kita rapat dengan Allah. Dalam hidup kita ni berusaha biar Allah kenal kita. Sampai peringkat doa kita didengari di sisi Allah. Macam mana nak suruh sampai peringkat segala benda hidup kita ni jadi rapat dengan Allah? Kita sentiasa berzikir. Zikir yang mudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, afdaluz zikr la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Tu je kalimah. Kalau payah lagi, sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan sebaik-baiknya setiap sekali pagi, malam, sekali kita sebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ni biar di bibir kita. Rasulullah ajar demikian. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamu Tuhan aku. Khalaqtani, kamu yang ciptakan aku. Wa ana abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan kamu. La ilaha illa anta khalaqtani, kamu yang jadikan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji dengan kamu ya Allah. Wa wa'dika, aku akan tunai seupaya mungkin ya Allah. Mastata'tu, seupaya mungkin aku akan buat dalam hidup aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, lindungilah aku daripada kejahatan yang sering kali aku lakukan dalam hidup aku ni. Abu ulaka, banyaknya nikmat-nikmat yang kamu kurniakan padaku. Tapi sayang, wa abu ubi zambi, banyak pula dosa yang aku lakukan pada kamu ya Allah. Faghfirli, tolong ampunkan dosa aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tak ada orang yang boleh ampunkan dosa ini kecuali kamu ya Allah. Sebut mengalir air mata. Sekali je Rasulullah kata mutayaqinan, kamu sebut penuh keyakinan. Pagi-pagi lagi sambil-sambil berjalan balik daripada masjid ni, daripada masjid dia, kita berjalan dia, sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sambil begitu je kita sebut. Hari itu sebelum maghrib sampai ajal kita. Rasulullah sebut masuk kubur terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya penuh keyakinan. Demikian kita lepas pada maghrib kita sebut sekali lagi. Rasulullah kata sebelum mana subuh meninggal dunia kita malam ni, masuk dalam kubur, terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah ampun dah dosa-dosa kita yang lalu dalam hidup. Kemudian selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni jangan berhenti. Peluang dalam hidup kita menambahkan pahala yang banyak. Selawat nak suruh rapat dengan Rasulullah. Kerana sekejap lagi kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Sekejap je lagi. Kalau kita tak berselawat pada Rasulullah, macam mana Rasulullah nak kenal kita dalam hidup kita? Salah satu cara nak suruh kita selamat, dia bangun di padang mahsyar nanti, nama kita dipanggil oleh Rasulullah. Sebanyak mungkin di bibir kita ni selawat.
Berhenti-berhentilah cakap hal dunia. Orang datang berjumpa dengan kita bagi tahu, kamu nak tak projek ni? Projek ni untung berjuta-juta ni. Ni bilion-bilion ni. Misal contoh ni. Yang cerita yang terbaru ni kan, kapal 6.8 bilion ke? 6.08 bilion ke? Kapal yang tak serah-serah lagi ni. Nak sebutnya. Orang sebut cerita projek-projek besar. Saya tak nak. Saya fikir sekarang, macam mana saya boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Tanya je. Orang yang cerita ada kita tu, cerita tentang projek dunia ni, kita tanya dia, kalau saya mati, saya boleh masuk syurga tak? Tanya je soalan tu. Moga-moga kita akan sedar, perjalanan kita tak berakhir dengan dunia, tapi mesti berakhir dalam syurga Allah. Ni kita kena tak demikian dalam hidup kita. Dengan cara macam mana? Selawat ada Rasulullah. Tak adalah amalan yang Allah turut serta buat di atas dunia ini. Bila Allah arahkan lakukan suatu perbuatan, Allah sebut dia turut serta buat, kecuali selawat. Selawat je. Allah suruh kita semayang, tapi Allah tak sebut dia semayang. Allah suruh kita keluarkan zakat, Allah tak sebut dia turut keluar zakat. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok Allah sebut aku Allah, innallah. Allah sebut aku Allah, yang bukan dengan Allah wa malaikah, dan juga malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang mukmin, kamu selawat biar banyak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tiga. Yang keempat ni lain sikit saya nak sebut. Tolong alihkan semua aset-aset yang kita ada di dunia ini, hantar ke akhirat sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta kalian di dunia ini, jangan. Saya nak sebut, tolong alihkan sekarang. Jangan simpan harta kita atas dunia. Harta ni yang kita cari ni bukan untuk di dunia. Harta ni mesti berada di akhirat. Rugi di kalangan kita cari harta sampai hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta dia di atas dunia. Tak cerdik langsung dalam hidup. Dia cerdik sikit dalam hidup. Cari harta dia untuk siapa? Cari harta untuk kita kan. Bila kita cari untuk kita, tolonglah hantar ke akhirat. Jangan kita biarkan tertinggal di atas dunia. Macam mana nak hantar ke akhirat? Pos ke akhirat. Macam mana nak pos ke akhirat? Sedekah, zakat, kemudian hibah, wakaf. Ni semua ni cara bagaimana kita menghantar harta kita ke akhirat. Panggil anak-anak kita balik. Dia sebut, kenapa balik? Ada benda penting. Semua kena balik. Sebut pada anak kita, balik. Bagi tahu pada anak kita, abah dah umur 65 tahun. Mak kamu 63 tahun. Misal contoh je. Bila abah mati, mak kamu mati, haram kamu semua berkelahi merebut harta pusaka yang ditinggalkan ini. Haram hukum dia. Sebut betul pada anak-anak kita. Jangan kamu berkelahi. Kalau kamu berkelahi, sengsara aku dalam kubur. Bagi tahu terus terang pada anak-anak kita. Kalau kalian nak suruh mak dan ayah kita ni sengsara dalam kubur, teruskan berkelahi tuan-tuan. Berebutlah harta pusaka tu. Tuan-tuan berebut harta pusaka tu, sengsara arwah ayah kita, sengsara mak kita. Ataupun kita tak peduli. Saya tak nak peduli lah ustaz. Biarlah siapa yang nak ambil, dia ambil je lah. Pun sengsara mak ayah kita dalam kubur. Pun sengsara. Kita mesti uruskan. Selesaikan urusan ini. Sebut awal-awal sebelum kita mati, hibah terus ambil bahagian kamu. Masing-masing ambil bahagian. Rumah ni jangan siapa ambil. Kereta tu jangan siapa ambil. Abah meninggal dunia, mak kamu meninggal dunia, itu milik abah dan milik mak kamu. Macam mana cara? Mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya mati, isteri saya meninggal dunia, saya wakafkan kereta rumah itu untuk masjid. Wakafkan untuk masjid. Masing-masing anak-anak kita dah ada rumah masing-masing kan. Dia cari sendiri dah dalam hidup dia. Rumah ni kalau kita tinggalkan juga, mesti dia berkelahi. Dia bukan nak duduk pun. Dia bukan nak tinggal kat sini pun. Kejaya dia kat Kuala Lumpur. Kehidupan dia kat sana. Dan dia ada rumah sendiri.
Rumah ni dia nak berebut je. Yang menyebabkan kita sengsara. Bagi tahu ada AJK masjid. Saya meninggal dunia, saya wakafkan rumah tersebut. Masuk je dalam kubur, berjumpa balik rumah kita yang kita tinggalkan itu. Tak percaya, cuba try mati sekali. Tak percaya. Berjumpa ke tak berjumpa? Dan masjid pula umum pada ahli qaryah. Kita ada rumah wakaf. Kita tak boleh buat masjid kat rumah wakaf tersebut. Dan kita tak perlu pun untuk kegunaan masjid. Tapi kita nak tukar wakaf tersebut kepada wakaf am, kepada wakaf khas, kepada wakaf am. Panjang perbincangan tersebut. Lalu kita kata, siapa yang nak beli rumah tersebut? Kita nak tukar, nak ambil duit tunai. Nak ambil duit tunai daripada rumah tersebut. Rumah tu harga 600,000. Kita tak jual 600,000. Dengan kereta-kereta tu, kita jual 400,000 saja. Kemudian 200,000 lagi. Harga siapa yang beli, dia wajib datang sembahyang berjemaah. Dan dalam masa yang sama, bila dia mati, rumah tu mesti diwakafkan kembali ke masjid. Kan akhirnya harta orang Islam akan berkitar di kalangan orang Islam. Ni di kalangan kita tercari-cari itu. Di kalangan kita akhirnya banyak mana rumah-rumah yang kosong, rumah-rumah yang dah ditinggalkan. Punca apa ditinggalkan? Kerana berkelahian yang belum berkesudahan. Kadang-kadang bergenerasi. Tengok di kampung baru Kuala Lumpur tu, berapa generasi dah. Selagi tak selesai urusan orang yang hidup atas dunia, selagi itulah tak selesai dalam kubur. Tak selesai dalam kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan nak rasa sengsara begitu, tuan-tuan teruskan. Tuan-tuan cari je harta benda atas dunia. Cari-cari sampai hujung nyawa. Orang tanya, cari untuk apa? Cari untuk bekalan hari tua, Ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, Ustaz. Baru nak tua. Siapa yang ajar ni cari-cari untuk hari tua ni? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar kami simpanan untuk bekalan hari tua. Terjawab, jangan simpan untuk hari tua, jangan. Bila kita dah tua, kita tak guna-guna pun harta tersebut. Tengok-tengok, pandang di kalangan kita. Kita dah tua dah. Nak makan apa lagi dalam hidup ni yang kita tak makan? Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah. Nak makan apa dia? Manis-manis, dah ada kencing manis. Nak makan shell out, kita dah ada go out dalam hidup. Nak makan apa lagi yang kita nak makan? Duit banyak lagi ni, duit, harta banyak lagi. Masa nak mati 2 minggu lagi. Masa nak mati, tempoh nak mati hanya ada sebulan, ataupun setahun, ataupun 2-3 tahun saja lagi. Nak mati ni, duit beratus ribu lagi dalam akaun bank. Menyesal kita nanti. Ramai mana orang kita dah pencen, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana dia tua? Tak perlu lagi rumah besar. Tak ada orang pun nak tinggal dengan dia. Dah siap rumah besar, beli kereta besar pula, nak masuk rumah baru ni. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru, seminggu je masuk, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis jeddah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu memandang macam-macam je kereta ni kita. Kalau dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah dia. Jangan demikian. Pastikan dalam hidup kita ni harta benda kita telah terhantar ke akhirat. Jangan simpan untuk dunia. Semua rezeki ni Allah telah agihkan siap di kalangan kita. Ni yang kedua. Yang ketiga dan yang akhir sekali, malam ni saya nak sebut perubahan diri kita, berubah akhlak. Mesti berubah akhlak, tingkah laku kita, biar nampak gaya kita ahli syurga. Semakin dalam kita ni semakin berusia, semakin nampak gaya-gaya ahli syurga. Saya nak minta sangat ayah-ayah yang berusia 60 tahun ke atas datang masjid ni pakai serban. Mula ambil kain kapan tu, buat kain serban. Mudah dia panggil macam. Biar kita mula siapkan pada diri kita. Orang tanya kenapa? Kumis kita pun kita nipiskan cantik-cantik. Kuku kita jangan panjang lagi. Kemudian badan kita biar bau wangi semerbak. Orang tahu ni ahli syurga yang datang. Dia sedang bersiap. Begitulah dia nak masuk dalam syurga Allah. Rupa dia mesti rupa ahli syurga. Setiap kali mana dia
Dia tak nak lagi dalam hidup dia untuk berbicara tentang dunia. Kesibukan dia berbicara tentang bagaimana di hadapan nanti. Bagaimana di hadapan nanti. Yang mesti sentiasa dibayangi dalam pemikiran dia. Ni akhlak. Mulut dia akan sentiasa bertaubat pada Allah. Tanda dia berakhlak. Mulut dia sebut, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Mulut dia sebut, ya Allah, tolong ampunkan dosa saya yang lepas-lepas, ya Allah. Ma akhartu, dan yang akan datang nanti, ya Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang jelas dan yang tersembunyi, ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua dosa yang kamu tahu aku tak tahu itu dosa, ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nangis teresak-esak dia. Ni dosa dia. Dosa yang pertama, dosa dengan Allah, taubat. Dosa yang kedua, orang lelaki dosa dengan mak dan ayah. Orang lelaki, termasuk saya nak pesan malam ni, dosa kita dengan mak dan ayah kita. Ramai mana mak dan ayah terasa hati dengan kita disebabkan dosa kita, orang lelaki. Kebanyakan demikian. Kita tak nak jaga mak dan ayah kita, mak mertua kita dan ayah mertua kita. Padahal mereka merupakan pintu syurga bagi diri kita. Kita sibuk nak lepaskan pada orang lain. Patutnya lagi mak kita tua, lagi ayah kita tua, kita berebutlah nak jaga. Tapi tak, kita sibuk jaga siapa? Jaga isteri dan anak-anak kita. Mak dan ayah kita lepaskan pada orang lain untuk jaga. Terasa hati mak dan ayah kita. Mesti terasa hati. Mak ayah mesti terasa hati. Aku bela dia, aku jaga dia semenjak daripada kecil. Tiba-tiba dia, bila dia besar saja, dia tak sibuk nak jaga aku. Dia sibuk nak jaga isteri dia, sibuk nak jaga anak-anak dia. Aku dalam hidup dia tak ada langsung peranan dia panggil demikian. Yang ni dosa, tuan-tuan. Tuan-tuan mati di saat mana demikian, tak lepas tuan-tuan masuk dalam syurga Allah. Tak lepas. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Dan termasuk saya nak sebutnya demikian. Jangan singgung hati mak ayah. Orang perempuan, tolong jaga hati suami kalian. Tuan-tuan, orang perempuan ni, di antara dosa yang sentiasa dia buat dalam hidup, menyakitkan hati suami. Ini keadaan dosa yang berterusan. Start daripada mula kahwin sampai hari ni, suami sakit hati. Suami simpan dalam hati. Orang lelaki ni belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut dia panggil. Bila mulut kat mulut, dia sakitkan hati suami dia. Suami dia simpan dalam hati dia. Berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil begitu. Kena penyakit ni. Kenapa diam semua macam pernah kena ni semua? Nak sebutnya, kerana sentiasa ditengking, sentiasa bercakap kasar. Letak dalam tubuh badan masing-masing. Bila simpan saja dalam hati, satu hari isteri meninggal dunia. Agak-agak boleh masuk syurga? Tak adanya syurga. Tak adanya syurga. Orang perempuan dalam hidup kalian, tolong jaga hati suami. Jaga je hati suami kalian. Kalian jaga Allah, jaga hati suami, kalian boleh masuk syurga pintu mana kalian ingin masuk. Tapi bila kalian sakitkan hati suami, terbau-bau. Nyakit ini bau-bau. Sampai dia sanggup tipu mak dan ayah dia. Kerana semata-mata nak jaga hati isteri. Rela dia, isteri dia dah bagi ugutan, engkau balik saja ke rumah mak engkau, kamu kahwin saja dengan mak engkau. Dia sebut pada mak dia, pada suami dia, kamu bawa datang mak ke rumah nanti, kamu jaga sendiri. Dia sebut pada suami dia. Akhirnya suami dia terdiam ketakutan. Kadang-kadang suami jadi takut dengan isteri. Bila balik kampung, balik seorang-seorang, mak ayah tanya, mana isteri kamu? Mana anak-anak kamu? Dia banyak kerja mak, dia banyak. Dia tipunya. Padahal isteri dia sebut, saya tak nak balik ke kampung. Saya sakit hati dengan mak. Padahal dia tu akan bakal menjadi ibu pada orang lain pula. Yang ni penyakit. Penyakit yang mesti diselesaikan sebelum saat kematian kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Ini keadaan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang akhir sekali, dosa kita dengan anak yatim. Dan juga orang miskin yang berada sekitar diri kita. Dosa ni jangan main-main, tuan-tuan. Anak yatim ni
orang yang hampir dengan diri kita. Akhlak kita, mesti kita berakhlak dengan mereka. Sehingga kan Allah jadikan dengan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu tak siapa yang dusta pada agama? Orang yang tak peduli pada anak yatim. Dalam hidup kita ni mana kita peduli pada anak yatim? Masyarakat kita. Sampai anak yatim tu kena hantar ke rumah jagaan anak yatim. Zaman Rasulullah ada tak rumah jagaan anak yatim? Tak ada pun. Kerana sahabat-sahabat semua jaga. Semua jaga anak-anak yatim. Semua pakai jaga. Zaman kita ni nak jaga anak yatim 2-3 hari boleh lah. Lama-lama orang akan sebut tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim tu. Ejekan itu menjarakkan kita dengan anak yatim. Akhirnya anak yatim ni menadah tangan malam-malam, ya Allah, aku tak ada siapa lagi untuk mengadu kecuali pada kamu ya Allah. Bergegar arasy Allah. Rasulullah kata satu kampung itu, satu kawasan itu, Allah hilangkan keredaan pada kawasan tersebut. Nak sebutnya besar anak yatim dalam masyarakat itu. Anak yatim ni bukan musim Ramadan je, bukan musim Syawal saja. Tapi anak yatim ni sepanjang masa mesti dikawal dan dijaga. InsyaAllah bila kita boleh jaga demikian, kita akan selamat daripada suasana yang kita lalui pada saat sebegini. Saya rasa cukuplah malam ni. Saya pohon kemaafan panjang sikit cakap ni. Saya harap supaya semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Kita berdoa pada Allah, kalau ada di kalangan kita seorang saja yang dihumban ke dalam neraka Allah, yang hadir malam ni, kita berniat untuk syafaatkan mereka. Dan kita berjanji untuk syafaatkan kehadiran-kehadiran di kalangan kita ini, agar Allah jadikan keberkatan terusan dalam hidup kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mari kita berdoa lah. Mudah-mudahan dengan doa kita ini diberi kebaikan terusan pada kita. Tuan-tuan, sebelum doa ni, saya suka nak sebut kat belakang nanti, ada saya karang beberapa buah kitab, termasuk kitab ni, Ru'yah Syar'iyah. Macam mana kita nak kesan, kena sihir tak kena sihir di kita. Saya terlibat dengan perawatan Islam ni. Tuan-tuan jangan jumpa dengan mana-mana bomoh. Jangan jumpa, tu bomoh. Tuan-tuan cari rawatan Islam dalam hidup kita ni. Cari orang-orang alim, orang soleh yang merawat dalam urusan kehidupan kita ni. Kalau kita dah jumpa doktor, penyakit tak tahu juga. Doktor kata tak ada penyakit, ada benda lain tu yang berlaku. Jadi cari para alim ulama. Ataupun tuan-tuan sendiri baca ayat-ayat ni. Tuan-tuan baca ayat ni, ayat yang saya susun ni, di kalangan keluarga kita. Panggil dia anak isteri kita, letak atas tangan atas kepala, baca ayat-ayat ni. Ataupun baca ramai-ramai dalam keluarga. Waktu mana kita baca tu, menggeletar, pening kepala. Ataupun nak muntah. Ataupun kita rasa pelik. Dalam bacaan yang kita baca ni, ada yang tertidur dan sebagainya. Itu tanda gangguan ataupun sihir ataupun saka yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Saka ni masalah. Kalau siapa yang kena gangguan saka tu, sian pada dia. Masalah dia, bang badan dia pelik, dia nak menyendiri, dia jadi malam-malam mimpi ular, mimpi rumah yang lama dan sebagainya. Kemudian dalam hidup dia pun, tidur dia pun bunyi kak gigi. Gangguan saka ni sampai dekat nak mati pun terganggu. Gangguan saka ni sendiri. Jadi tuan-tuan baca je ayat-ayat ni, baca terusan. Mudah-mudahan dia akan pulih. Gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je kitanya. Tu siapa yang kena demikian. Tapi saya nak cadangkan pada jemaah-jemaah pakat-pakat lah di kalangan kita baca ayat-ayat sebegini. Saya karang lagi berapa buah lagi kitab. Antara kitab ni, persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, nak buat apa dia? Kita tahu dah, dekat nak mati. Ni susunan saya lah. Setelah mana saya kuliah dalam Radio ICAM, kemudian bila berubah kerajaan sebelum daripada ininya, saya ditahan daripada kuliah dalam Radio ICAM. Kemudian, lepas pada tersebut, saya karang kitab-kitab. Saya karang kitab-kitab ni lah. Kitab di antaranya, persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, kita nak buat apa dia dalam hidup kita ni sendiri. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan susun ikut je urutan ini, bila kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah SWT. Bagi hadiah pada mak kita, sahabat-sahabat kita yang sakit dan sebagainya, bila kita ziarah orang sakit, saya cadangkan bagi hadiah kitab lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi kitab macam ni, dia tengok je tajuk kitab ni, dia faham lah maknanya mati dah tu, senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat ni. Jadi mudah-mudahan demikian. Saya karang berapa buah lagi kitab ni kerana saya bangunkan ma'at tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz
yang saya tolong anak yatim dan orang miskin. Kita ambil mereka, kita tanggung mereka. Saya buat di Kedah ni, di Pulau Langkawi. Tuan-tuan pergi Pulau Langkawi tu, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, saya beli tanah dan saya wakafkan tanah tersebut, bangunkan Mak Tafiz di kawasan tersebut. Kemudian saya bangunkan juga di Kuala Terengganu. Ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah seluas 8 ekar setengah pada saya. Kemudian saya bangunkan Mak Tafiz. Di Kelantan saya buat tahfiz. Kemudian di Pahang saya buat satu lagi. Dan 2 lagi di Shah Alam. Saya sedang bangunkan. Dan saya tolong juga di Selatan Thailand. Selatan Thailand, bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut. Saya tanggung mereka menghafal Quran. Asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 ringgit setiap bulan pada mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tu hasilkan madu. Ini madu ni yang dihasilkan ini sendiri. Dan madu ni mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Dan madu ni mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Tuan-tuan boleh gunakan untuk keluarga masing-masing. Minum air madu. Campur dengan air, suam. Kemudian masukkan dalam peti ais. Minum air tersebut. Rasulullah kata, siapa yang nak rasa air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Dan Rasulullah sebut demikian. Ni ada madu ni, saya campur juga dengan susu kambing. Dan tuan-tuan boleh buat amalan-amalan yang terbaik lah. Kalau tuan-tuan tak boleh juga yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet je lah. Pamphlet sekolah saya. Pamphlet masjid. Saya sedang buat di Pulau Langkawi tu masjid. Dah naik dah 2 tingkat. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan pergi je mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istiqarah dulu senang kita. Nak impak ke tak impak, nak derma tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak. Saya nak sangat dana sebab dah naik dah 2 tingkat. Rangka tu dah naik dah. Cuma atap saja lagi, belum siap lagi. Saya sedang siapkan kubah dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan tahun ni ke tahun depan ke siaplah bangunan masjid ni untuk kegunaan kawasan tersebut, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, datang kami ke dalam tahun yang baru ini, ya Allah. Di saat mana dosa-dosa kami masih menimbun, ya Allah. Malam ini kami hadir di majlis ilmu ini, ya Allah. Menadah tangan pada kamu, ya Allah, agar diampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami ini, ya Allah, menjadikan penyebab di antara dosa-dosa kami terampun, ya Allah. Jadikanlah saat mana kami melangkah keluar daripada kawasan masjid ini, ya Allah, tiada lagi dosa-dosa kami yang kami tanggung dalam hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang diuji dengan ujian penyakit-penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah, mengharapkan kesembuhan daripada penyakit yang dideritai disebabkan kehadiran di malam yang baik ini, ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini diseliputi dengan hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang ini, ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang berhadapan dengan ujian kekeluargaan, ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum menemui jodoh-jodoh yang baik, ya Allah. Sedang menunggu zuriat yang saleh dan salihah. Ada di kalangan kami yang sedang berantakan kehidupan kekeluargaannya, ya Allah. Kamu jadikanlah kehadiran di malam ini menyebabkan penyelesaian terhadap masalah kekeluargaan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui apa yang terdapat dalam hajat-hajat yang baik di kalangan kami ini. Kamu penuhilah setiap permintaan di kalangan mereka ini, ya Allah. Jadikanlah kami ini di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Jadikanlah kekeluargaan kami penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Jadikan bumi ini bumi yang penuh dengan kebaikan dan ketaatan pada kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah.
Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merinjis di badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah. Saat mana diusung jenazah kami untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Saat mana kami mula diusung dan dibawa ke kuburan nanti ya Allah, kamu jadikanlah mereka-mereka yang soleh yang mengiringi jenazah kami nanti ya Allah, mendoakan perjalanan kami ke alam barzah itu ya Allah. Jadikanlah ya Allah, saat mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, kewangian yang indah yang datang daripada syurga kamu ya Allah, raihan, bauan yang indah yang datang untuk kuburan kami nanti ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah pasangan hidup kami, arwah anak-anak kami, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Inliyin ya Allah. Saat di tahun baru sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat tangan-tangannya mengusap di kepala kami dahulu ya Allah. Rindu saat mana kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami melekapkan muka kami di dadanya ya Allah, bercerita tentang perjalanan hidup kami ini ya Allah. Rindu saat kami membesar dalam kekeluargaan itu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Kamu jadikanlah kerinduan ini menyebabkan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Kamu angkatkan darjat mereka setinggi-tinggi darjat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Pernah ya Allah, kata-kata kami ini mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Pernah kami membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Pernah ya Allah, dalam hidup kami ini kami melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah, kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan hidup kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah kami seringkali diuji dan diuji dengan ujian-ujian yang berterusan ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah salat kami tidak sekhusyuk dahulu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah semakin jauhnya rezeki-rezeki yang kamu berkati dalam hidup kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan sukar untuk kami bangun tahajud di malam hari ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. 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 Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.